Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam hari Minggu, saudara. Apa khabar anda semua? Saya yakin anda mungkin juga sedang berehat bersama family. Saudara Mi, saudara Margaret Joshua, saudara Eddie Idrus, saudara Amir Danuri, begitu juga dengan saudara Ramzul. Saya sentiasa mendoakan sahabat-sahabat saya sentiasa sihat, ya, saudara Yahya, saudara Mat Lanian, saudara Noah, saudara Sapiyatun, saudara Mat Yusof Fatan, Hamzan Arsyad, Adi Putra, Wan Putri, saudara Wahab Mansur. Saya bila teman-teman menyantunkan, dicantumkan nama satu word tu, itu agak pelik rasanya, rasa susah nak sebut. Tapi insyaAllah saya cubalah. Ya, Puan Nora Shikin, saudara Mat Spek, saudara Azmi Malik, Zulkafli Cik Din, saudara Mak Siti, apa khabar, Norit, dan juga teman-teman yang lain. Apa khabar anda semua? Bagaimana suasana? Sekitar rumah saya ni nampaknya mendung, ya, Saudara Abdul Rahman Abdullah. Mendung, hujan tadi sedikit, Saudara Sulaiman Zakaria, Saudara Yahmin. Ya, Saudara Abdul Rahman, saya petang ni minum kopi je lah. Saya kadang-kadang dibekal oleh sahabat saya, Saudara Taram Shah dari Johor, kopi Mona Lisa. Saudara Fit, Saudara Kun, Saudara Aziah Abu, gitu juga Saudara Wahab Mansur. Selamat petang, selamat santai-santai, Saudara Jalaluddin. Puan Selamah Yusof di kampung Gentam, Kuala Pilah. Cuaca mendung. Memang semua saya lihat mendung. Malahan saya mendapat laporan daripada Jabatan Kaji Cuaca, kita sudah pun berada dalam musim monsun timur laut, saudara. Itu keadaannya. Jadi saya harap teman-teman kalau hantar, beritahu apa keadaan di kawasan persekitaran rumah anda. Saudara Muhammad Damrah Nasir, apa kata Damrah? Moga sihat. Itu hari saya balik kampung, tak jumpa. Setiawan katanya mendung. Orang Setiawan ni orang yang setia. Saudara Muhammad Damrah, saya mendoakan agar anda dan family bahagia, sihat hujung minggu. Madam K, Saudara Ramzi Zali. Dan saya juga, Tok Ayah nak tanya, kenapa budaya wakil rakyat susah benar nak jumpa rakyat? Itu keadaannya. Cerita politik malam nanti. Kenapa tidak Saudara Amir dan Nuri masukkan persoalan itu malam nanti? Boleh sedap kita balun aja, saudara. Secara lan basung, dia kata di Kuala Kangsar rintik-rintik hujan. Saudara Zila, Saudara Hasri, Azizah Arzaina, salam dari Taiping, saudara. Saudara Ismail. Ya, saya kawasan rumah saya tadi, waktu saya keluar makan tadi, hujan rintik-rintik. Dan sekarang ni musim mendung, musim hujan. Sebab itu, dalam waktu yang sama, saya ingin mengingatkan anda, sebab tadi pun Menteri Kesihatan memberitahu, dalam musim-musim sekarang ini, penyakit mudah berjangkit. Itu kena jaga kesihatan, saudara. Jaga kesihatan diri kita, keluarga kita. Saudara Izri Hazwadi, Saudara Rubidin, cuaca okey je tempat dia. Ya, Rubidin di Petaling Jaya, cuaca okey katanya. Cuaca okey tu bukan panas lah, seada-adanya. Saudara Rahman Arazaina, Kiri Muhammad, Lanos, begitu juga dengan Saudara Mira Beach. Apa khabar orang Kota Baru, Cik Mek Kelantan? Di Kelantan ni dah mula musim main air ni. Kalau di Kota Baru Kelantan lah. Tapi tempat lain saya tak tahulah. Kita mendoakan kalau boleh, walaupun dalam musim monsun ini, hujan janganlah teruk sangat. Saudara Rosma, kerana kalau hujan lebat sangat berterusan, banjir. Bila banjir, aduhai, musibah lah, saudara. Saudara Hashim Saad, terima kasih. Saudara Marsyakila Nurliza. Petang ni saya cuma nak bercerita tentang kisah guru. Saya nak bercakap tentang seorang guru. Guru ni, saudara, dia macam mana pun, anak-anak murid dia belajar dengan dia macam mana pun, dia kekal sebagai seorang guru, sedangkan anak-anak muridnya, pelajar-pelajarnya, mereka berjaya menjadi seorang insinyur, menjadi seorang peguam, menjadi seorang doktor, saudara, jadi accountant. Guru tetap guru. Sebab itu kita harus menghormati mereka. Dulu, sekarang ni kadang-kadang tak tahulah. Saya rasa masih ada lagi hari guru. Saya masih menghormati guru saya, cikgu. Saudara Bulim Pasarat, hadir dari Senaling, Kuala Pilah katanya. Cikgu kita, saya cikgu pun banyaklah. Ada guru silat,
ada guru main rebana, ada guru baca Quran. Ini pun adalah guru kita, saudara. Dan guru di sekolah. Ini paling penting bagi saya, kita sentiasalah menghormati para guru. Ini insan mulia. Sebab itu baginda Nabi Muhammad SAW selalu berpesan, kita hendaklah sentiasa menghormati kedua ibu bapa kita, keluarga kita dan guru. Itu paling penting. Saudara Delmira, dia kata Alhamdulillah sihat. Saya sihat juga, dah mula sembuh. Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, cuaca mendung dan kadang-kadang hujan renyai. Saya kalau hujan renyai tak mengapa juga, jangan hujan lebat. Hujan lebat ribut peti ni. Sebab kita sudah pun masuk dalam musim monsun. Rabudin Pasarat, dia kata makan sup cendawan busut. Wah, itu kegemaran saya, saudara Rabudin Pasarat. Memang sedap. Dia masak, bukan kadang-kadang buat sup, kadang-kadang masak air saja. Manis rasanya, ya. Dia waktu hadir dari Larut, Perak. Bagaimana Larut? Hujan ke? Sebab di Perak pun hujannya. Syed Azizah, saudara Rosgani. Saya merasakan bahawa bila kita bercakap soal guru, Puan Faridah Hadum, guru ini adalah insan yang paling mulia. Mereka bertugas dengan penuh keikhlasan, mendidik anak bangsanya supaya menjadi orang berilmu. Allahyarhamah ibu saya selalu berpesan, cuma ilmu saja boleh merubah kehidupan kita. Dan ilmu itu hanya kita perolehi daripada guru kita. Macam saya kata tadi lah, guru silat, barulah belajar silat. Guru taekwondo, barulah boleh main taekwondo. Guru sukan, baru kita main sukan. Saudara, ini begitu juga guru agama ataupun guru baca Quran. Dulu nak mengajar alif, ba, ta, arwah opah saya dulu kalau dia mengajar, saya baca, saya ingat lagi arwah opah saya mengajar, saya mengaji Quran. Untuk membuatkan kita kekal dalam fikiran kita, saya panggil alif apa indo. Arwah opah saya dulu dia mengajar, dia kata alif apa indo, ba satu di bawah, ta dua di atas. Tapi bila sebut ya tu, selalunya saya senyum-senyum kena rotan lah saya. Sebab bila ya, dua tergayut, bam, dia balon saya. Itu belajar Quran awal, juz amma dulu saya. Saya juga ada cikgu, guru agama saya, Allahyarham, Ahmad Picil. Dia datang daripada India. Pakar mengajar Quran. Lepas tu, saya belajar juga dengan Mak Yama, kita panggil, isteri dia. Kalau nak belajar Quran, selalunya saya lebih suka kalau Mak Yama yang mengajar. Dia tak garang. Tapi kalau Pak Long Picil tu, kalau dia mengajar, dia siap dengan rotan. Sebab arwah ibu saya akan serahkan saya pada guru baca Quran ni dengan rotan. Dia kata, kalaulah anak saya nakal, benar, balonlah katanya. Saudara Rabudin Pasarat, sama juga dalam ATM tu dipanggil jurulatih, betul. Saudara Demira, dengar khabar ada orang berada dekat pandai malam tadi, ombak kuat hentam Yalah, dekat pantai, bukan dekat pandai. Saya ni Delmira. Keadaan ni memang sekarang ni ombak dah kuat, angin dan nelayan tak turun ke laut. Malam nanti saya akan buat pencerahan tentang keadaan cuaca kita, cuaca negara. Secara dia waktu, dia kata dah 2 hari tak hujan. Petang ni macam nak hujan, tapi itu keadaannya. Saudara, Saudara Rali, selamat petang. Saudara Mr. MN, Harry Potter. Saudara Fazil Yub, terima kasih hadir bersama. Jadi berbalik pada kisah guru saya. Jadi kita belajar Quran. Kemudian dengan Pak Long Picil, saya belajar pula dengan ini Alang Hamzah, Mak Alang Yah. Saya suka kalau guru yang mengajar tu Mak Alang, Mak Saudara daripada Papak Saudara. Papak Saudara ni garang saudara. Nak dapat ni kuliah Ayuhal Kafirun. Bila baca iaitu tak habis saya ingat 2 minggu tak habis. Benar juga saya. Nur Aziah Azizan katanya cuaca elok di Alor Pongsu ya. Cokodok Empire. Waalaikumsalam Hafsah Salipan. Jadi ceritanya tentang bagaimana kita kecil-kecil dulu kita belajar Quran dengan guru. Bawalah malam-malam. Selalunya belajar mengaji Quran di kampung saya malam, dia bukan siang. Malam lepas maghrib. Kita sembahyang maghrib dekat masjid. Kemudian terus bertandang ke rumah guru agama kita belajar. Dan yalah, semua mereka telah pun tiada saudara. Seringkali bila saya berkesempatan
kita lepas solat, kita sedekahkan Al-Fatihah. Mengiringi pemergiannya, mengiringi ruh Allahyarham, guru-guru kita yang telah pun meninggalkan kita. Daripada mereka lah kita belajar, tahu nak baca Al-Quran. Bukan senang saja. Ayatnya berbelit-belitnya tu. Kita orang Melayu, lidah sambal, lidah belacan saja. Jadi, cuma hari ini saya agak tertarik hati membaca catatan Saudara Johari Indan dalam Berita Harian semalam. Ini kisah guru saudara, mulianya seorang guru. Daripada Saudara Johari Indan, dia dalam Berita Harian di Kota Kinabalu. Rupanya saudara, dalam kita negara dah merdeka, saudara, negara yang makmur, begitu kemerdekaan yang kita capai dah lebih 60 tahun, hampir 70 tahun, 1957. Sekarang 2023 dah 70 tahun saudara. Tapi rupa-rupanya di Sekolah Kebangsaan Ulu Ansuan di Telupit, di Sabah saudara, itu dia seorang guru besar Sekolah Kebangsaan Ulu Ansuan di Telupit. Catatan Saudara Johari Indan, dia kata nama guru itu adalah George Odol. Dia mendedahkan pengalamannya, dan kerana untuk berada di kawasan tersebut, dia tentulah merantau, bukan kampung halamannya saudara. Jadi dia mengajar di sekolah tersebut dan terpaksa tinggal dalam stor sekolah lebih 3 tahun sejak dia berkhidmat sekolah tersebut. Dan katanya dia akan bersara wajib daripada perkhidmatan perguruan pada tanggal 27 November ini. Dan ditugaskan di Kementerian Kependidikan Malaysia di sekolah tersebut pada tahun 2020. 3 tahun saudara. Rumah tak ada. Tinggal dalam stor. Saudara. Jadi menurut Cikgu George, dia kata sekolah itu dibina pada tahun 1999. Tapi tiada rumah guru. Jadi guru-guru yang bertugas sekolah itu terpaksalah menumpang tinggal di rumah penduduk kampung. Dan ada juga kelas-kelas tambahan yang diubah suai jadi rumah. Oleh kerana keprihatinan peserta ibu bapa dan guru sekolah PIBG, jadi sekolah membina 2 rumah ala kadar sebagai kemudahan guru yang berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Ulu Ansuan. Itu cerita dia menceritakan kisah perjalanan hidupnya menjadi guru besar di Sekolah Kebangsaan Ulu Ansuan di Sabah, saudara. Jadi George berkata pada 2020 tahun 2020, apabila dia ditempatkan bertugas di sekolah itu, dia terpaksa tinggal dalam stor prasekolah dengan keluasan sekitar 13.4 meter persegi. Ya, agak menyedihkan seorang pegawai pendidikan, sebagai pentadbir sekolah, sebagai guru besar, terpaksa tinggal di rumah yang sebegitu. Dan terpaksa pula berkongsi dapur dan kamar mandi prasekolah. Namun begitu, dia tidak pernah pun bersungut, dia tidak pernah pun ponting. Dia meneruskan keriernya sebagai guru besar, mentadbir sekolah tersebut. Dia mengakui sedikit pun dia tidak kesal sebagai guru dalam kalangan etnik masyarakat Kadaran Dusun. Dalam etnik Kadaran Dusun yang terpaksa mengorbankan segala keselesaan menetap di kawasan pekan ataupun di bandar untuk datang ke sekolah pedalaman. Tambahan pula katanya kebanyakan murid di sekolah kawasan pedalaman di negeri ini adalah etnik Kadaran Dusun. Jadi justru itu dia kata, jika bukan kami guru dalam kalangan etnik Kadaran Dusun yang datang untuk mendidik anak-anak dusun di sekolah pedalaman, siapa lagi yang boleh diharapkan? Itu menurut katanya dia terimalah keadaan seadanya, sabar. Baguslah saya sepatutnya Cikgu George ni harus diberi hadiah lah sebagai guru cemerlang. Sebab itu dia menyifatkan ia merupakan sebagai pengorbanan mereka sebagai pendidik yang dihantar bertugas di sekolah pedalaman di negeri Sabah. Bagaimanapun katanya pada penghujung perkhidmatannya, sebuah rumah panjang 7 pintu dibina di sekolah tersebut. Namun beliau mengambil keputusan untuk tetap menetap di situ dan memberi keutamaan pada guru yang datang dari luar daerah Telupit. Jadi artinya saudara, sekolah-sekolah di Sabah masih lagi dalam keadaan uzur, tak ada rumah guru, saudara. Jadi saya merasakan cikgu ni adalah orang yang mulia hatinya. Dia tidak langsung bersungut walaupun ditempatkan kawasan sekolah di luar di kawasan pedalaman. Dia ialah saudara, dia seorang guru berkursus di institut perguruan ataupun universiti. Tentulah dia dalam keadaan keselesaan
Tapi apabila Kementerian Pendidikan meminta mereka bertugas di luar kawasan pedalaman, tentulah keadaannya sukar, saudara. Nur Hati Husin, Waalaikumsalam. Jadi saya mengajak teman-teman, kalau boleh, janganlah kita lupa jasa guru kita. Saya ingat lagi cikgu saya, Cikgu Ismail, Cikgu Arifin, saudara, Cikgu Johari, Ustaz saya dah lama, dah 60 tahun, lupa namanya. Begitu juga dengan Cikgu Yong Ha saya. Dia cikgu sekolah saya, Cikgu Juma. Kemudian bila saya pergi belajar sekolah menengah, Cikgu Baskaran, Allahyarham Cikgu Hamdi. Saudara, bila saya belajar di kolej, saya ingat cikgu saya, guru disiplin, Cikgu Engelbert, apa nama dia. Dan ada juga Cikgu Thomas yang datang, masa itu Peace Corps, yang datang daripada guru-guru perkhidmatan sukarela daripada England mengajar, saudara. Jadi kita ingat jasa mereka. Bagi saya lah, saya tidak boleh jadi orang kalau saya tidak mendapat ilmu yang didik oleh cikgu. Tapi guru-guru sekolah dulu, kami garang, guru dulu garang, saudara. Bukan macam sekarang. Sekarang ni cikgu ni sekarang. Terima kasih saudara Jamal Nasir, sekutu mawar merah untuk saya. Dan guru-guru dulu, saudara, bab kenerotan ni biasa. Biasa, saudara. Berbeza dengan anak-anak sekarang. Kalau kenerotan, ibu bapa dia serang ke sekolah. Saudara, kita dulu hormat guru. Tidak seperti anak-anak murid sekarang. Sekarang ni anak murid, bukan saja guru tak dihormati. Sama-sama sekolah, mereka rakan-rakan sekolah mereka membuli, pukul-memukul, cakap cikgu tak nak dengar. Ya, Puan Nuri Arsyad. Jadi Saudara Robin Pasrat, dia kata kental jiwa guru besar. Cikgu George, dia mendidik anak bangsanya. Sebab dia dari keturunan Kadalan Dusun. Dia sedar dan insaf. Kalaulah dia tidak mengajar di sekolah tersebut, kalaulah dia ambil keputusan, dia berhenti ataupun minta tukar kawasan lain, dia kata, siapa lagi yang mau mengajar anak bangsanya yang keturunan Kadalan Dusun dengan penuh rela hati, dengan penuh ikhlas. Sebab tu saya katakan Cikgu George ini, saya bersetuju dengan pandangan Saudara Robin Pasrat. Kental jiwanya. Walaupun terpaksa tinggal dalam bilik yang bilik store. Tentulah dia tak bawa keluarga dia, saudara. Tapi kalau seorang pun bayangkanlah, sekolah daripada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 5 hari. Tapi dia begitulah. Saudara kita melawan guru ni, ilmu susah nak dapat. Betul lah kalau kita melawan. Tapi dulu di kampung saya tu ada juga 1-2 keluarga. Dia tak boleh cikgu tu mendera ataupun mendenda anaknya. Kalau kena rotan, cikgu tu serang ke sekolah, saudara. Diserang mereka cikgu di sekolah. Kenapa pukul anak saya? Kadang-kadang tu bukan anak pun, anak saudara. Menunjukkan bahawa dia somsing sangatlah. Ini somsing kampung dusun. Jadi saya bersimpati dengan para guru yang begitu mulia hatinya. Mereka mendidik anak bangsa dengan penuh keikhlasan. Sebagaimana Cikgu Josh. Sebab itu saya merasakan sewajarnya lah kita meraihkan Hari Guru ini. Jangan kita biar begitu saja. Warga kita kadang-kadang kita tak mau menyertai persatuan ibu bapa dan guru-guru. Saya dulu aktif, saya. Kalau anak saya di sekolah, saya akan menyertai persatuan ibu bapa dan guru-guru. Sehingga dilantik sebagai pengerusi. Dan saya harus menghormati mereka. Secara Tok Ayah dia kata betul lah. Zaman dulu cikgu tu dianggap super ibu bapa saya. Dan ayah sendiri. Dan kami dulu, kalau belajar sekolah agama dulu, kampung saya dulu tu air dah ambil daripada perigi. Tak ada air, bekalan air paip. Jadi bergilir-gilir lah. Satu hari tu dalam seminggu tu bergilir-gilir. Hari Senin ke hari Selasa, orang ni angkat air 2 baldi. Begitu keadaan saudara, kita nak ilmu. Tapi anak-anak sekarang saudara, guru-guru datang ke rumah, mengajar tuition, mereka pergi sekolah, dihantar dengan kereta sebagainya. Saudara Nur Hati Husin, benar. Guru adalah pekerjaan yang mulia. Dia kata dia masih ingat sekolah rendah dulu. Banyak beri pengalaman dan minat politik. Sekolah rendah pada minat politik. Saudara. Sebab itu dulu, Saudara Wak Yomon, salam. Dulu kalau mengadu, kena tambah dengan bapa. Itu memanglah saya memang paling saya takut. Saya bukan takut untuk mengadu saya. Saya takut kalau arwah ibu saya tahu saya kena rotan. Kadang-kadang nak balik ke rumah tu, bersunyi-sunyian. Bawa buku, bawa beg, letak elok-elok, kena pergi jumpa kawan main. Tunggulah.
Waktu malam sebelum nak makan malam tu saudara, ibu akan tanya, kamu sekolah tadi macam mana? Bila persoalan itu saudara, bagaikan gegak gempita halilintar. Kita nak menjawab. Kita pun jawab, main biasa je lah. Biasa je mak. Tak ada apa. Kamu jangan tipu aku. Tadi aku dapat tahu cikgu bagi kamu kena 2 rotan ya. Nak mengelak macam mana? Bila mengaku, mari sini, tadah tangan. Cikgu bagi kita 2 rotan, ibu saya bagi 4 rotan. Dulu saya. Sebab itu kita usahakan nak mengadu. Kalau dia tahu pun kita takut. Kalau kita balik rumah, mengadukan mak, bapak, tadi cikgu besit saya, cikgu sebat saya 2 rotan, jawab memang naya lah saudara. Tambahan. Tapi sekarang, anak-anak sekarang ni, kalau kena pukul, menangis saja ibu bapa serang sekolah. Sebab itu mungkin anak-anak sekarang ni, kadang-kadang pendidikan mereka tak kesampaian. Akhirnya cikgu yang mengajar tu macam ni, macam mana dia kata, dia ni tak ada disiplin. Ponting lah, malah lah nak kisah orang ni. Saudara dia kata Surah Hafsah Salipan, dia kata nasib tak baik lah. Putus-putus kena di Senawang lah saya. Ya. Puan Syarifah Hafifah, selamat petang. Untuk semua pendengar. Saudara Nurul Asyad, betul. Itu dulu saya. Guru dihormati. Dan dulu guru kebanyakannya juga akhirnya mereka menjadi wakil rakyat kerana dihormati. Guru-guru tu ibarat ibu bapa kita. Saya ingat lagi dulu kat kecil-kecil dulu kita suka berenang. Kampung saya tu saya panggil laut lah. Air masin tapi air sungai. Airnya masin dan luas sungai tu saudara. Dan di hulu sungai tu ada buaya. Jadi apa pun takut. Saudara. Jadi kita lain tak ada. Balik sekolah aja, buka baju dengan bogel saja, berenang. Kalaulah waktu itu lalu Cikgu Johari, lentang pokang kita lari. Sebab apa saudara? Besoknya dia akan panggil kita. Kamame, cikgu bangkit. Ibil, cikgu mari sini. Osman, mari sini. Mat, mari sini. Sekarang ni semalam kamu berenang kan? Kata. Takkan tak mengaku. Bila kita mengaku, dia kata, buka baju. Kita pun buka baju. Dalam kelas saudara. Rupanya dalam kelas tu atas simen tu saudara, dah ditabur dengan pasir. Berenanglah sekarang katanya. Habis saudara siku-siku ni meleleh-leleh. Berenang aku nak tengok. Begitulah cara guru-guru tu. Saya kena penampak Jepun. Dulu nampak je guru besar, terus ikut jalan lain, takut. Dia kata dulu arwah ayah dapat tahu saya kena rotan. Masaklah saudara. Itu keadaannya saudara. Wakfi, audio tak ada. Macam mana ni? Saya saudara Dalmira betul tu. Dulu ramai wakil rakyat pun dari kalangan guru sebab mereka hormati masyarakat. Nazir Bazin, nostalgia. Memang ini ruangan saya petang-petang begini kita bercerita tentang nostalgia masa silam. Dan kita membezakan dulu dan sekarang. Sebab itu orang kata lain ulu, lain parang, lain dulu, lain sekarang. Kalau kita melihat macam mana keadaan Cikgu Josh ni, saya memang begitu terkesima saya melihat dan menatap catatan Saudara Johari Indan dalam akhbar berita harian semalam. Ia mencatatkan bagaimana guru besar Sekolah Kebangsaan Ulu Ansuan di Telupit. Saya harapkanlah kalau teman-teman saya yang berkhidmat di Kementerian Pendidikan di Sabah, tolonglah cari Cikgu George E. Odol. George Odol. Keturunan Kadazan Dusun yang sanggup tinggal dalam stor saudara. Hanya selama 3 tahun. Hanya matlamatnya untuk mendidik anak bangsanya. Sebab saya terpanggil bila dia mengatakan, saya harus insaf dan sedar. Kalaulah saya tidak mengajar dan guru-guru lain tidak mengajar anak bangsa kami. Sebab dia adalah keturunan Kadazan Dusun. Jadi siapa nak datang kawasan pendalaman? Dan tentulah anak bangsa saya ini akan ketinggalan dari pelajaran. Itu sifatnya saudara. Saudara Hafsah Salipan kita berani komen bila cikgu berpakaian. Saya tak tahulah saudara Puan Hafifah apa maksudnya. Saya tak tahu. Tapi guru-guru pun bukanlah berpakaian mana sangat pun. Saudara baju putih, seluar panjang. Tapi yang kita risau sangat tu kalau dia datang dengan kita dengan rotan panjang. Dulu saudara saya ingat lagi. Pagi-pagi, selalunya hari Isnin. Kita ada perhimpunan. Nyanyi lagu Negaraku. Kemudian masuk kelas. Berdiri. Saudara. Apa yang cikgu kami buat? Mula-mula dia rokol nama dulu. Selalunya kedua darjah saya lah saudara.
Kamameh baca, saya pun baca. Norela, ada. Ibil, ada. Noraini, ada. Saidun, ada. Ahmad Sapri, ada. Siapa lagi? Osman, ada. Eng Tekiok, ada. Nagapan, ada. Sebab dalam kelas saya tu pun ada juga keturunan India. Ada. Lepas tu Kamala Sari, ada. Jadi semua ada apa semua. Dah selesai, serah ke cikgu. 45 orang saya. Kemudian, cikgu akan bawa dia punya rotan itu ataupun yang paling tak seronok saya kayu pembaris panjang. Dia bukan pendek, yang panjang. Selalu letak dekat papan hitam tu saya, panjang tu, itu dia pegang. Semua letak tangan atas meja. Itu satu hal lagi saya. Kita letaklah tangan kita saya. Kalau nampak kuku panjang, pelepuk dia kata. Aduh, sakit mengeletal. Ertinya saudara, cikgu-cikgu dulu begitu mementingkan kesihatan, kebersihan pelajarnya. Soal kamu datang sekolah, saya pergi sekolah kadang-kadang, tali pinggang tak ada ikat dengan tali guni. Dia tak marah. Jadi kalau pakaian kita. Tetapi, kalau tangan kita, kuku kita panjang, confirm. Rambut panjang pun dia akan tanyalah, mak kerja apa, mak menara getah. Dia akan ambil perhatian. Bahawa mungkin tak cukup wang nak bayar duit potong rambut. 35 sen je saudara. Dulu gunting rambut 30 sen. Satu ada dua kedai, satu kedai India dan satu kedai Cina. Saudara, tukang rambut, tukang gunting 30 sen je saudara. Itu pun nak cari duit 30 sen kena tunggu jual segerap lah saudara. Dan selepas dia tengok kita punya kesihatan, dia suruh tengok gigi pula. Aduhai. Kalau gigi kuning, siap. Sebab dulu zaman saya sekolah dulu saudara, sekolah-sekolah dulu dibekalkan. Ini cara syarikat-syarikat besar daripada Colgate and Palmolive. Dia bagi percuma Colgate tu saudara. Sebagai cara untuk mendekatkan kita dengan produk mereka. Kecil aja saudara Colgate. Dan dia tanya, gosok gigi tak gosok gigi? Gosok cikgu, buka mulut, kita tengok. Ini kuning macam mana? Pam. Artinya kesihatan juga dijaga. Baju kamu buruk, dia tak marah. Tapi kalau kotor, dia marah. Kasut, bagai nak rak, saudara. Bagai lidah buaya tu. Pam. Terbuka. Ikat dengan getah segerap. Okey. Tapi sekarang ni, Puan Hafsah, maksudnya, cikgu sekarang ni kena komen dia anak murid je, pakaian je, terus. Jadi masalah. Itu keadaannya saudara. Sebab itu saya Saudara Wakfi dia kata pernah kena cubit dengan cikgu perempuan berberat. Dulu saya ada seorang guru nama dia cikgu Puan Jumah. Mak saudara pun dia kahwin dengan bapak saudara saya. Dia pakar dia tu, dia dekat meja dia tu, dia suruh kita menghafal. Kalau kita main-main, dia ada ambil kapur pendek. Dia punya target tu melekat kat dahi saya. Pakar. Kemudian dia pergi rapat dengan kita, ngap, dia picitnya kita punya perut. Ya Tuhan, mengelejat saudara. Itu dulu kat sekolah, kena rotan balik rumah. Kalau ayah tahu memang kena rotan lagi. Saya suami itu betul. Saudara Wakfi kena cubit, dia biasa saudara. Saya pula nakal, bukan tak nakal. Kita kena mengaku nakal. Tapi nakal-nakal pun saudara, kita dilantik sebagai ketua darjah. Tukang pukul loceng. Selalunya pukul 11 tu waktu nak rehat. Dia kata, Kamameh, cikgu, pukul loceng. Baru kita pun pukul lagi. Ding, loceng tanda rehat. Lepas itu, saya akan pergi ke bilik guru. Saya membantu guru-guru saya. Saya untuk memesan makanan mereka. Sebab berhampiran dengan sekolah saya tu ada kedai Pak Mat. Dia adalah mi siam ada, kuih onde-onde ada, macam-macam lah. Jadi dia cikgu-cikgu akan pesan lah. Saya hendak bihun dengan teh-o. Saya hendak kopi ais dengan mi. Bayangkanlah saya kalau 10 orang guru, kadang-kadang terlupa juga. Tapi cikgu-cikgu mereka faham. Bila tiba saya, mana saya punya? Minta maaf cikgu, saya terlupa. Pergi cari lagi. Itulah bagi saya kenangan masa di sekolah terlalu indah. Sebab, maklum sajalah. Kita anak orang miskin, secara nak makan di sekolah pun, belanja sekolah tak ada. Jadi bila kita tolong pesan makanan, ambil makanan cikgu hantar dekat bilik guru tu, bilik rakyat cikgu tu, dapatlah juga saya. Dapat seketul kuih, dapat wang 10 sen. Kerana dulu secawan teh 10 sen, ataupun cendol 5 sen.
Jadi dia bagi kita 10 sen. Nah, kamu ambil 10 sen. Kamu makanlah apa kamu nak. Itu keadaannya. Dapur ibu dia kata kasut basah letak belakang peti air cepat kering. Itu dulu pengalaman kita. Kalau saya tak ada, rumah saya tak ada peti air. Kalau basah tu letak atas tungku saja. Tungku untuk kita masak nasi tu. Itu keadaannya kalau basah. Biasalah kalau musim-musim hujan begini saja. Bagi saya Puan Norihati benar, terlalu indah. Nostalgia masa dulu waktu kita sekolah dengan cikgu. Pengalaman saya memang seronok. Memang mungkin waktu masa itu kita rasa susah, sedih. Tetapi itulah nostalgia indah untuk dikenang. Cerita dengan anak-anak, confirm dia orang tak akan percaya, confirm mereka kata, ya ke papa? Betul ke papa cakap ni? Nak cakap macam mana? Sebab mereka pergi ke sekolah dapat RM1 belanja. Saya belum tahu 5 sen, belum tahu lagi kalau jual segerap, jual getah baru dapatlah. Terkenang Yati, terkenangkan jawatan-jawatan dipegang dulu. Semuanya kenangan indah masa bertugas. Betul. Ada yang jadi pengawas. Saya ketua darjah. Saya. Dan Mustafa dulu sekolah rendah dulu memang dekat dengan rumah. Betul. Dekat tak dekat jugalah saya. Adalah dekat 1 kilometer. Tapi sebab kita berjalan, jalan kampung, bawah pokok, tak terasa jauh lah. Saudara Nur Ali. Saudara Puan Norihati Arsyad, dia kata pengalamannya naik basikal ke sekolah. Best, betul. Tapi waktu saya dulu sekolah tak ada naik basikal. Jalan kaki je. Cuma bila saya pergi sekolah menengah, barulah pinjam basikal orang. Arwah ibu saya akan pergi jumpa dengan Allahyarham, Ulung Sup. Sup, kamu pakai basikal tak hari ni? Buat apa? Anak saya nak ke sekolah. Dapatlah pinjam basikal. Kayu basikal, saudara, 20 batu ke Pekan Setiawan, bukan dekat. Dan bukannya melalui jalan tar macam sekarang. Sekarang ada jalan ringkas. Dulu kena lalu dari kampung saya pergi ke Pekan Sungai Wangi. Dari Sungai Wangi itu baru pergi ke Setiawan. Dari Sungai Wangi ke Setiawan lebih kurang 5 batu. Daripada Sungai Wangi ke kampung saya tu 7 batu, 12 batu saudara. Baru sampai ke sekolah saya. Sekolah pagi-pagi pukul 5, pukul 6 dah ke basikal. Yang paling menakutkan kalau lalu ke dekat tepi kubur. Itu yang saya rasakan dulu, kerana dulu kubur apa? Kubur Islam. Mula-mula kubur Hindu. Kadang-kadang bila kita balik dari sekolah tu, ada mereka mengadakan istiadat perkebumian. Saudara, dia bakar. Bila bakar tu kita berhenti. Perasaan anak-anak kecil nak tahu, tengok. Bila bakar tu, tengok mayat tu bangkit. Jadi bila kita kayu basikal pagi-pagi tu, terbayangkan itu. Ya Tuhan, punyalah takut. Wakfi, dulu belanja 50 sen, hebat. Wakfi hebat, kalau dapat 50 sen. Saya 5 sen belum tahu. Kadang-kadang 2 minggu sekali dapatlah 5 sen. Bila arwah ibu saya jual getah, ataupun jual segerap. Tapi sekarang tak, anak-anak saya RM1. Bila cerita begitu mereka tak percaya. Dan dengan 5 sen tu, selalu saya ceritakan kawan. Saudara, beli nasi lemak ataupun beli bihun. Berkongsi. Saya beli bihun, kawan saya ni beli ais kepal. Dulu sedapnya ais kepal, saudara. Ais kepal tu dalam tu ada kacang, kena kahai, kena Cina, saudara. Ais kepal ni belah dua. Sebelah dia ambil, sebelah saya. Dan bila bihun tu, sebelah saya punya, sebelah dia punya. Cukuplah. Itu keadaan kita di kampung dulu, di desa, yang bagi saya desa Permai. Kadang-kadang itu hari saya balik ke kampung, saya lihat, saya mengimbau masa silam. Indahnya waktu itu. Tapi semua itu sudah tiada lagi, saudara. Arus pemodernan dunia hari ini telah pun menghapuskan segala kehidupan yang seperti dulu. Sekolah pun saya nampak tak semeriah dulu. Dulu kita ada sukan sekolah, saudara, yang kita nanti-nantikan setahun sekali. Saya rumah hijau. Rumah masih champion. Dan Puan Hamidah Ahmad, dia kata selalunya cikgu pilih yang cerdik sikit jadi ketua darjah. Itulah keadaannya. Saya dulu ada 4 orang dalam kelas tu, kami berlumba-lumba lah. Sekejap dia nombor 1, saya nombor 2, saya nombor 1, dia nombor 2, nombor 3. Sekarang salah seorangnya Puan Norella Pilus. Dia membuat perusahaan, dia ada homestay di kampung saya, saudara. Saudara Norihati ni zaman saya dulu dapat 30 sen. Mana Puan Norihati ni kalau 30 sen zaman tahun 80-an tu. 10 sen kalau musim hujan, 1 sen pun tak ada. Sahabat Ahmad, dia kata kalau 10 sen, tapi kalau musim hujan, 1 sen pun tak ada. Tak adalah tu kalau hujan, getah tak dapat nak dipotong. Ya, Saudara Abu Ahmad, terima kasih. Hantar saya sekuntum mawar merah untuk saya.
Saya Sani Rais. Ais kepal di mesin. Sedap sangat kalau masa panas. Ais kepal ni pula dia bungkus dalam kertas surat khabar. Kita pun sedut. Bila habis ais tu, saudara, dekat pembungkus tu kertas surat khabar, itu pun dikunyah juga, saudara. Anak-anak kecil. Tidak ada pun kita memikirkan bahawa chemical ataupun kimia pada kertas surat khabar tu, tak ada apa pun. Saya dia waktu dia kata saya makan nasi makan dengan minyak goreng ikan. Benar, saya tidak menafikan semua itu berlaku. Tapi saya tak peluang lah. Bawa bekal nasi ke sekolah tak ada peluang. Sebab saya cuma makan nasi seminggu sekali je. Lain banyaknya lah makan porridge ataupun bubur kanji. Itu saja yang mampu dibeli oleh ibu saya. Beras untuk dimasak, makan adik-beradik, 5 beradik. Makan dengan kanji saya, saudara. Macam mana nak buat bekal? Kadang-kadang tu bila arwah wan saya tu, dia buat pula nasi lemak, jual di kedai. Saya ambil lah upahnya, saudara. Bawa nasi lemak tu, hantar ke kedai. Saudara, dah waktu petang pergi kutip lah. Berapa? Selalunya 20 ketul. 1 ketul 5 sen, saudara. Jadi kalau 20 ketul RM1. Dalalnya 10 sen pada tuan punya kedai. Jadi dapatlah 90 sen. Itu pun, saudara, bila pergi nak ambil waktu petang tu berdoa, kalau boleh biarlah, jangan laku seketul. Sebab kalau tak laku tu, dapatlah saya makan nasi lemak. Itu kata saya. Saudara Nur Ali, terima kasih. Memang sedih kadang-kadang kita mengingat masa silam dulu. Susahnya kita dulu. Anak-anak sekarang tak rasa semua tu, saudara. Kuih onde-onde 5 sen. Saudara, kuih putu mayom tak ada. Tak ada. Kuih apam balik, kadang-kadang Pak Mat yang jual tu, saudara. Juga 5 sen. Kemudian naik 10 sen. Sekarang baru ni saya balik kampung, saudara, saya terasa nak sangat-sangat makan nasi lemak yang dimasak oleh arwah wan saya, mak saya. Saya pesan daripada Makcik Minah, Cu Minah. Saya cakap dengan suami dia, Cusup, tolong saya sikit. Dia apa? Tolong minta Cu Minah masak nasi lemak untuk saya. Teringin saya. Saudara Abu Ahmad, dia kata minyak ikan tamban masin goreng berulamkan cili padi. Itu dulu. Dan saya baru ni dapat makan nasi lemak. Nasi lemak yang kita makan, saudara, bukan macam nasi lemak sekarang. Nasi lemak sekarang ni mereka pakai kukus. Itu yang tidak ada keenakan. Sebab itu terpaksa ada ayamnya, ada ikan, ada macam mana. Nasi lemak yang dimasak oleh arwah wan saya, wan nenek saya, ataupun ibu saya, kita ada dalam tu ada macam-macam. Ada dia punya halianya, ada herba-herbanya, dan nasi itu ditanak. Memang sedap, aromanya. Dapat makan nasi lemak Cu Minah baru ni, punyalah sedapnya, Tuhan aja yang tahu. Dan tahan 2-3 hari, saudara. Nasi lemak sekarang ni tak tahulah. Sekarang nasi lemak sekarang nasi kukus. Rosnai ni dia kata dulu sedih. Tapi itulah kenangan yang tidak akan kita lupakan. Ya, Saudara Muhammad. Minyak ikan tamban. Bukan minyak ikan goreng sebenarnya. Kadang-kadang dapat ikan tamban. Ikan tamban selalunya kampung saya tu dia buat ikan kering. Ikan masin. Ikan tamban masin, ikan gelama masin. Itu makan dengan nasi lemak. Pun sedap, saudara. Waktu dulu, apa saja makanan memang sedap rasanya. Mungkin kerana kita dalam keadaan ketiadaan. Bila tak ada, segalanya sedap. Dan berbalik pada kisah guru tadi, saudara, saya masih ingat lagi bagaimana guru saya begitu ikhlas. Dia mendidik kami dengan penuh kasih sayang. Kalau guru sukan tu, saudara, saya ingat lagi. Dapat mewakili sekolah, main bola sepak, main sepak takraw. Pergi rombongan lah, saudara. Dan makan, minum ditanggung oleh cikgu. Saya tidak yakin dia akan minta klaim dari sekolah. Sebab mana ada peruntukan. Tapi dia rasa bangga kalau sekolah yang mana pelajar-pelajar dipimpinnya tu menang. Balik nanti berhenti boleh minum Coca-Cola. Apa? Coca-Cola itu minuman yang paling terhebat. Saudara Nuri Asyad, memanglah betapa sedihnya dulu kan. Memang sedih dulu kalau kita mengingatkan. Sekarang tak ada dah. Dan dulu bila dapat main bola, wakil sekolah, dapat pakai jersey tu, nombor 11. Saya main wing, saudara. Wing kanan. Mengeletik kita pergi. Tak ada kasut pun. Baru ni cucu saya cakap nakkan kasut bola. Saya teringat zaman saya tak ada kasut stopol. Kita panggil kasut stopol, kasut bola. Dan dengan kaki ayam saja. Mengeletik tengah-tengah padang tu. Jadi saudara Rabudin Pasarat, dulu tak beras tak heboh pun. Kalau tak ada beras tak heboh pun. Sekarang ni beras mahal, heboh satu Melaya. Itu keadaannya. Dulu, bukan tak ada beras. Nak beli beras pun tak mampu. Beli paling banyak pun secupak. Bukan segantang, secupak. Itulah disimpan, masak jadi porridge. Tak ada pula kita bersungut. Saudara Lee dia kata I laminate. Bukan I minute, I laminate. Laminate tu, saudara.
Itu kalau yang murah 10 sen lah. Tapi bila main bola, main sepak takraw, kalau menang terbayanglah dapat Coca-Cola. Dan cikgu sukan saya, Cikgu Mustafa, Cikgu Arwah, Cikgu Ismail, bila menang tu dia dengan bangganya, saudara, mengeluarkan wang dari poketnya, belanja anak-anak murid pelajar-pelajarnya, minum Coca-Cola, makan mi, seronok, saudara. Tapi sekarang tak tahulah. Tak tahulah macam mana keadaan anak murid sekarang. Saudara Pak Lah saya ni, dia kata saya ni di kampung sebab boleh menyanyi. Ingat ke arwah guru besar? Ingat. Ingat Cikgu Cikgu Johari ya Pak Lah ni. Saya ingat semua guru-guru saya. Sebab saya dulu penakal. Nakal. Tapi pelajaran kerana arwah ibu saya selalu mengingatkan. Tidak ada yang boleh merubah kehidupan kita. Hanyalah pendidikan. Pada warga guru, saya nak jelaskan pada anda sekali lagi. Kami terhutang budi yang teramat sangat pada anda. Anda adalah insan mulia. Semoga mana yang telah pun kembali ke pangkuan ilahi, semoga Allah tempatkan anda semua di kalangan orang-orang dikasihi, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Cikgu, saya tetap menyanjungi anda. Walaupun anda sekarang mengajar anak-anak saya ataupun cucu-cucu saya masih lagi menghormati anda. Anda adalah insan mulia. Jumpa lagi jam 9.30 malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, selamat beristirahat. Terima kasih.